Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. Bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah supaya anda tak terlepas apa-apa video daripada Cikgu selepas ini. So, untuk video kali ini, Cikgu ingin kongsikan slide untuk bab 8 daya dan tekanan tingkatan 5 KSSM. Kredit kepada Cikgu Nur Razila Khalid dari SMK Ulu Tiram, Johor, kerana sediakan slide yang sangat cantik ini. Kita pergi kepada subtopik yang pertama, 8.1, tekanan dalam bendalih. Konsep tekanan dalam bendalih dalam sesuatu sistem tertutup. Apa dia sistem tertutup? Sistem tertutup merupakan suatu sistem fizikal di mana jirim tidak dapat masuk atau keluar daripada sistem tersebut. Okey. So, tertutup. Contoh dalam bilik, tak ada apa. So, tak ada orang kata pintu. Rumah tak ada pintu. Macam mana? Tak ada tingkap. So, tak boleh keluar. Orang luar tak boleh masuk. Yang dalam pun tak boleh keluar. Tu. Okey, itu adalah contoh sistem tertutup. So, untuk konsep tekanan ni apa dia? Air dari lubang paling bawah terpancuk paling jauh berbanding dengan air dari lubang di bahagian atas. Sebab apa? Tekanan dalam air ni. Okey, so apabila berlaku tekanan, so ada lubang, dia ada tekanan lah. Tekanan kat sini. So, yang bawah ni akan pancuk lebih jauh berbanding dengan yang atas ni. Okey, kalau pula kita daya dikenakan ke atas permukaan air dengan memanfaatkan botol plastik bertutup, air dari setiap lubang akan terpancuk lebih jauh dengan jarak tambahan. Okey, so kalau kita tekan picit, tekanan tambahan dikenakan ke atas air. So, contoh kalau jarak dia X tambah D, Y tambah D, Z tambah D. Makin jauh. Okey, sebab apa? Tekanan kita bagi lagi. Daya tu, so tambah lagi tekanan, makin jauh. So, untuk kali ni kita belajar prinsip Pascal. Untuk tekanan ni, apa dia prinsip Pascal? Prinsip Pascal menyatakan bahawa penyebaran tekanan yang dikenakan pada sesuatu bendalih, cecair ataupun gas dalam satu sistem tertutup adalah secara seragam. Cikgu nak highlight kat sini. Seragam pada keseluruhan bendalih tersebut dan ke semua arah. So, rumusan dia nak cerita kat kita, prinsip Pascal ni, tekanan, penyebaran tekanan ni semua sama je ni. Kat omboh di A ke dengan B adalah sama tekanan dia. Okey, tekanan adalah sama. Prinsip operasi sistem hidrolik. Prinsip asal dalam sistem hidrolik ialah pemindahan tekanan ke semua arah berdasarkan prinsip Pascal. Okay. Sistem hidrolik digunakan untuk membuat kerja berat seperti menghasilkan daya output yang besar untuk mengangkat beban yang berat. Sebagai contoh, nak angkat dekat bengkel kereta, angkat kereta, nak tukar tayar dan sebagainya. So, dia guna sistem apa? Sistem hidrolik. Prinsip operasi sistem hidrolik. Boleh nampak kat sini kan? Contoh ada kereta ke apa sini, ni contoh beban. Okey. Daya input yang dikenakan ke atas ombor kecil menghasilkan tekanan. Ni. Daya dia bagi berapa? 10 Newton. Luas dia bagi 2 ombor kecil. Luas yang besar, ombor besar 100. Daya yang besar tak ada. So, kita boleh cari. Kita boleh cari daya yang kita tak tahu ni. Ada formula dia. Kita tengok sekali. Sistem hidrolik terdiri daripada 2 silinder berombor dengan luas permukaan yang berlainan. Satu kecil, satu besar. Bendalih yang lazim digunakan adalah air ataupun minyak. Dia guna 2 ni. Sebab apa dia guna air dengan minyak? Kenapa dia tak guna gas? Sebab air atau minyak digunakan kerana tidak mempunyai bentuk tetap dan tak boleh dimanfaatkan. So, kalau kita guna gas boleh mampat.
Sebab tu dia guna air ataupun minyak. Ni formula tadi. Macam mana kita nak cari? Kalau 3 dia bagi maklumat, 1 tak tahu, kita guna formula ni. Tekanan pada ombor kecil sama dengan tekanan pada ombor besar. So, apa formula tekanan? Calon SPM kena ingat, daya bahagi luas sama dengan daya output bagi luas ombor besar. So, masuk formula maklumat yang dia bagi tadi. Daya input 10 bahagi luas kecil apa? 2. Daya output tak tahu, bahagi dengan luas ombor apa? 100. So, pindahkan 100 ni bahagi jadi darab. So, kita akan dapat 10 darab 100 per 2, kita akan dapat 500 Newton. Tu cara dia. Simple je, mudah je. Tekanan sama dengan daya bahagi luas. Tolong hafal. Kecil, tekanan kecil sama dengan tekanan ombor besar. Tu je. Aplikasi prinsip Pascal dalam kehidupan harian. So, ada berapa yang kita selalu, orang kata, kerap guna dalam kehidupan seharian kita. Okay. Sistem hidrolik diaplikasikan untuk melakukan kerja berat dengan menggunakan daya yang kecil. Contoh, ada 3 contoh. Jack hidrolik, brake hidrolik dan kerusi rawatan gigi. So, ada 3 aplikasi. Okay, kita tengok satu persatu. Sistem jet hidrolik. Dekat mana? Jet hidrolik lazimnya digunakan untuk mengangkat beban berat seperti kereta di bengkel membaiki kereta. Dalam sistem jet hidrolik ni, tuas ditolak ke bawah dan ke atas secara berulang-ulang untuk menolak ombor besar yang berbeban ke atas dengan injak pelepas tertutup. Okey. Sebaliknya, apabila injak pelepas terbuka, ombor besar yang berbeban tadi akan turun kembali ke kedudukan asalnya. Okey, kita tengok operasi. Ni gambaran dia sistem jet hidrolik. Yang ada kat bengkel tu. Okey, kita ada apa? Tuas. Yang ni lah. Kita tekan. Naik turun, naik turun, naik turun yang ni. Okey, kita ada injak. Injak pelepas. Ni injak pelepas. Takungan cecair kat sini. Liang udara. Okey, ombor besar, beban. Operasi sistem jet hidrolik. So, kes yang pertama. Macam mana untuk menambah ketinggian ombor besar yang berbeban ni? Nak bagi tinggi kereta dan sebagainya ni. Macam mana? Tuas ditolak ke bawah dengan injak pelepas tertutup. Ni. Tuas ditolak ke bawah. Injak pelepas tertutup. Ni. Tutup. Pintu ni tutup. A tertutup. Ni A. Okey. Tapi B yang terbuka. Tolong ingat. B sahaja yang terbuka. Okey. Operasi dia yang pertama, tuas ditolak ke bawah. Okey. Tolak naik, tolak naik, tolak naik. Yang ni. Ombor kecil mengenakan tekanan ke atas. Ke atas cecair. So, tekanan cecair dia mengalir. Dia bagi tekanan. Dia ikut anak panah merah ni. Okey. Dia mengalir terus. Okey. Masuk ke pintu B ni. Sebab apa? Injak B terbuka. Apa yang jadi? Cecair memindahkan tekanannya ke ombor besar, berbeban lalu menolaknya ke atas. Okey. So, daripada kiri pergi sebelah kanan, pintu kanan ni, last kali ombor besar pun naik. Tapi syarat dia kena berulang lah. Komen tu dia turun naik, turun naik, turun naik, dia tekan, baru dia cecair dia cepat. Barulah kereta ke lori ke naik yang ni. So, ini yang pertama. So, cikgu ulang sekali lagi, dia ada berapa injak? Ada 3 injak. Injak B sahaja yang terbuka. Tu, barulah kereta naik. Badan kereta naik. Okey, yang kedua. Macam mana untuk kekal pula kedudukan atau ketinggian? Naik, dah okey dah. So, apa yang dibuat? Tuas ditolak ke atas dengan injak pelepas tertutup. Okey. Injak A terbuka. Injak B tertutup. Yang tadi,
Nak bagi naik tadi yang B terbuka. Yang ni sebab lawan dia A pula terbuka. Okey. So tolong ingat tu beza dia tu. Okey. So kalau SPM tahun ni keluar gambar macam ni, nak panah macam ni, kena tahulah apa yang sedang dialami. Okey. Tuas ditolak ke atas, cecair dari takungan mengalir ke bawah ombak kecil melalui injap A yang terbuka. Okey, takungan tadi ni mengalir. Dia mengalir ke bawah balik. Lepas tu apa yang jadi? Tekanan cecair yang tetap dikenakan pada ombak yang besar untuk kekalkan kedudukan ombak besar. So tak ada efek dekat beban ni sebab apa? Sebab yang ni pintu B tertutup. Okey, pintu B tertutup. Injap pelepas pun tertutup. So tak ada kesan yang besar ni, cecair tekanan dalam ni. So akhirnya kedudukan ombak besar dikekalkan. Tu cara dia. Okey. So tadi B tertutup, B terbuka, yang ni sekarang pula A terbuka. Tu beza dia. Yang ketiga, macam mana nak turunkan ataupun kembali ke kedudukan asal kereta ke badan lori ke, macam mana? Injap pelepas terbuka, injap A terbuka dan injap B tertutup. Okey. Injap pelepas mula-mula kena buka. Okey. Injap pelepas dibuka. Lepas tu yang kedua dah buka ni, pintu ni buka dah, apa yang jadi? Ombak besar mengenakan tekanan ke atas cecair di bawah. So bila dah yang ni terbuka, laluan buka, yang ni pun masuklah. Dia akan turun balik. Last kali cecair ini akan mengalir balik ke dalam takungan cecair melalui injap pelepas. Okey, boleh ingat? So ingat balik B 1 2 3, cikgu bagi formula. Mula-mula B terbuka, ingat terbuka lah. B terbuka, lepas tu A terbuka, lepas tu injap A dan pelepas terbuka. Ada 3. Ada 3 kes. Okey. So tolong calon-calon SPM, tolong ingatlah. Hafal ke? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam sistem brek hidrolik, lazimnya digunakan untuk memperlahankan atau memberhentikan kenderaan beroda seperti kereta yang bergerak. So, brek ni bukan sahaja fungsi dia untuk berhenti terus. Tekan, berhenti terus kereta, bukan. So, kalau kita biasa bawa kereta ke motor, brek ni tengok traffic light ada lampu, standby ada warna kuning, sepatutnya kita perlahankan kenderaan untuk berhenti. Bukan kita tekan terus minyak untuk jalan belah terus, bukan. Okey, so itu beza dia. Okey, so fungsi brek, satu memperlahankan, yang kedua memberhentikan. Okey, kita tengok macam mana operasi sistem brek ni. Okey, so ni gambaran dia. Okey, ada roda depan dan roda belakang. Okey. So, roda depan biasanya kita guna brek cakra. Roda belakang kita guna brek gelendong. Ni kasut brek. Okey, lepas tu yang oranye ni, apa dia? Pelapis brek, dan yang biru ni adalah gelendong brek. Okey. Untuk roda depan kita ada silinder brek. Lepas tu yang oranye ni pad brek. Last sekali kita ada disk. Piring keluli dipasang pada roda depan. Okey, kita tengok. So, yang ni ada dalam buku teks kamu. Kamu boleh tengok. Yang pertama, pedal brek yang ditekan menolak ombak silinder utama ke dalam. Okey, tekan brek, bagi tekanan dan mengenakan tekanan ke atas minyak brek. Tekanan ini dipindahkan secara seragam oleh minyak brek melalui paip logam ke silinder brek pada roda depan dan belakang. Okey. So, bila kita tekan brek tu, tekanan minyak tadi, minyak brek tadi dia pergi dekat tayar depan, pergi dekat tayar belakang. So, apa yang jadi pada roda depan?
Tekanan ini menolak omboh dalam silinder brek yang menolak pad brek lalu tertekan ke atas piring keluli pada brek cakra. Daya geseran antara pad brek dengan piring keluli memperlahankan atau memberhentikan putaran roda depan. Nampak? So, bila tekanan minyak brek tadi pergi kat roda depan, tayar depan, menghasilkan tekanan. Lepas tu, dia tolak pad brek pula. Lepas tu tolak pada piring keluli. Lepas tu, bergeserlah pad brek dengan piring keluli tadi. Last sekali kereta pun, motor ke berhenti. Tu, untuk tayar depan. Macam mana pula dengan tayar belakang? Tekanan menolak ombor dalam silinder brek yang menolak kasut brek lalu menekan pelapik brek pada brek gelendong. Daya geseran antara pelapik brek dengan gelendong brek memperlahankan atau memberhentikan putaran roda belakang. Lebih kurang aja. Tapi beza dia yang ni pelapik brek dengan gelendong, yang ni pad brek dengan piring keluli. Tolong ingat. Dis ada yang depan je. Okay. So biasanya untuk kereta lah ni, sekarang ni kereta pun dah ada depan belakang dis. Motor pun sama. Okay. Aplikasi yang ketiga, dekat mana kita boleh tengok sistem hidrolik ni? So dekat klinik gigi, iaitu kerusi rawatan gigi. Operasi kerusi rawatan gigi dihubung kaitkan dengan sistem hidrolik. So macam mana doktor nak tampal gigi yang rosak ke, nak cabut ke, so takkan kita nak berdiri macam tu. So mesti dia rendahkan kepala kita untuk senang tengok gigi yang mana rosak. So untuk bagi turun badan kita tu, dia gunakan apa dia, kerusi rawatan gigi ni yang menggunakan sistem hidrolik. Okay. Wallahualam. So setakat itu saja perkongsian cikgu untuk kali ini. Kalau anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam video akan datang. Wallahualam. Assalamualaikum.